起来，我们来做个祷告。在还没开始之前，我们先做一个祷告。感谢你，主耶稣，感谢你，阿爸天父，感谢你赐我们身体健康，来到你的殿中，主啊，今天要做这个聚会，主啊，求你保守，求你看顾，让这个聚会从开始到结束都有耶稣的带领，都有圣灵的带领来带我们当中。主，感谢你，耶稣，愿你求你保守看顾。今天主的讲言，把他的帮帮，主啊，求你恩高赐他聪明智慧，让他在分享你的信息的时候，主啊，都是从你而来的。让他分享你的话语的时候，让我们能够每个弟兄姐妹都能够明白，也能够行你的旨意。感谢你，耶稣，感谢你，阿爸天父，我将这个聚会都要完完全全的交托在你的圣手中。奉耶稣基督的名祈求祷告，相信的一起来说，阿门。哈利路亚。我们要先唱这首诗歌。Hallelujah.
和华，我的心等候，我也仰望他的话语。我的心等候主，我的心等候，胜过昼夜的等候天亮。我的心等候主，我的心等候，我也仰望他的话语。我的心等候主，我的心等候，胜过昼夜的等候天亮。以色列啊，你当仰望耶和华，因他的慈爱永远长存。以色列啊，当称颂耶和华，因他有慈爱丰盛的恩典。以色列啊，你当仰望耶和华，因他的慈爱永远长存。以色列啊，当称颂耶和华，因他有慈爱丰盛的恩典。以色列啊，我请弟兄姐妹站立起来。耶和华，因他的慈爱永远长存。以色列啊，当称颂耶和华，因他的慈爱丰盛的恩典。以色列啊，你当仰望耶和华，因他的慈爱永远长存。以色列啊，当称颂耶和华，因他的慈爱丰盛的恩典。以色列啊，你当仰望耶和华，因他的慈爱永远长存。以色列啊，当称颂耶和华，因他有慈爱丰盛的恩典。因他有慈爱丰盛的恩典。因他有慈爱丰盛的恩主耶稣，满心的感谢你，主，感谢你我们同在，感谢你圣灵大大的运行在我们当中，主啊，主啊，透过今天这个晚上的祷告，主啊，这个聚会，主，求你保守看顾你的仆人，把那个满帮主啊，求你赐他们聪明的智慧，主，让他在
分享你的信息的时候，让这个布道会的时候，主啊，是从你而来的，让每个弟兄姐妹听了都明白，也能够遵行你的旨意。主，感谢你，主耶稣，也请你保守看顾这个巴斯多的班班，身体健康，去到哪里都是有你的看顾，有你的保守。主，感谢你，主耶稣，也请将这个时间都交托在你的手上，奉耶稣基督的名祈求祷告，哈利路亚！相信的一起来说，阿门。Shalom.平安。 Terima kasih kalau malam hari ini saya boleh berada di tempat ini lagi. 感谢主，感谢主，今天晚上还能够在这里服侍， Dan bukan kebetulan. 这不是偶然的。 Hari ini itu tanggal 14 bulan Adar itu di dalam kalender Yahudi itu peristiwa yang kita kenal adalah pembalikan keadaan. 如果在今天我们在犹太人的日历里的这个今天的日子呢，是一个恢复的日子。 Makanya sebelum kita memulai materi kita buka dulu kitab Ester. 所以呢，我们开始之前，我们先来看以斯帖。 Di dalam kitab Ester 以斯帖， kita belajar tentang sejarah bangsa Yahudi, 我们读到一个犹太人的历史， bangsa Israel, 就是一个以色列人， bagaimana dia mengalami kesesakan, 他们呢怎么样的遇到逼迫， dan sejarah mencatat 然后历史也记载， mereka mengalami pembalikan keadaan. 但是他们呢有得着恢复翻转的现实。 Kemarin tanggal 13 bulan Adar, 那天13日呢，就是3 hari 月的时候 ini。tanggal 14 bulan Adar. 今天呢是14号，在犹太人 Tanggal 的日历。 13 itu ditentukan 这个13号的意思是， pembunuhan 意思是呢，大屠杀，是大屠杀的意思。 orang Yahudi 这是犹太人， yang ada di Babel. 就是在巴比伦那里的要被 Tapi 屠 Tuhan 杀。 membuat 但是神呢， pembalikan keadaan. 翻转了这个情况。 Mari kita melihat 让我们一起来看， di dalam kitab Ester ini 这是以斯帖 dari pasal 1, pasal 2 dan pasal berikutnya. 从1章、2章到接下来的几章， Perubahan itu dimulai dari pasal 1. 就是呢，这个改变是从第1章开始的， Perubahan zaman 就是呢一个时代的改变， di mana turunnya Ratu Wasti, 就是呢一个这边一个王后她的退下， raja mencari pengganti ratu. 然后这个王呢去找一个新的王后， Maka di pasal 2 Esther diangkat menjadi ratu. 然后在第2章我们读到以斯帖成为王后， Saudara yang dikasih Tuhan, 所以弟兄姐妹们， di dalam pasal 2 ini 在这第2章里呢， ketika Esther menjadi ratu, 当以斯帖成为王后的时候， Mordekai, 摩底改 orang tua angkatnya, 这是他的养母， itu mengetahui sebuah persekongkolan. 他呢知道有一个计谋，别人的计谋。 Dan kalau saudara melihat 所以如果弟兄们有读到的 negara 话， kita, 然后再看到我们的国家， hari-hari ini adalah 就是如今的日子呢， masa perubahan, 是一个改变的日子， peradaban baru. 就是一个新常态的日子。 Dan dalam 2 tahun ini 而在这2年内， kita belajar 我们学习了 dari pandemi. 从这个疫情当中学习， Pandemi ini menandai 这个疫情就代表着， perubahan peradaban. 就是代表着一个新的常态 Yang 的。 dulu saudara satu dengan yang lain 可能以前我们每个 bisa 人 melihat wajah secara utuh, 可以看到他整张脸， sekarang separuh saja. 现在只看到一半的脸， Bisa jadi keliru. 可能人会看错人。 Ya, tetapi saya berharap suami istri tidak lupa dengan pasangan. 但是我希望夫妻不要看错啊。 阿门。 Nah, mari kita lihat saudara, 所以我们一起来看， kita sedang melihat
sebuah perubahan di negeri kita, 我们呢看到了我们周围的一个很 yaitu 大的改变， ditandai dengan 那就是代表什么代表呢？ perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. 就是我们看到雅加达呢的首都从雅加达搬离了， Tantangan begitu banyak, 就是有很多这样的挑战， tetapi perubahan ini harus terjadi. 但是这个改变是需要成就的， Bagian saya dan saudara 而我们要做的责分， sebagai orang percaya 成为新的信的人， yang melihat perubahan ini 就是看见这些改变的时候， adalah berdoa. 那我们就必须祷告。 Amin. 阿明， Ya, kita lihat 这边一起来看 satu orang Mordekai ini 一个摩底改， melihat perubahan zaman 他看到一个时代 yang 的改 sedang 变， Tuhan kerjakan 就是神所应许的改变， dan melaluinya 而通过这个改变， Mordekai 摩底改呢， mengambil 他呢， sikap 他的有一个态度， yaitu berdoa dan berpuasa. 就是祷告和进食。 Bahkan di dalam ayat pasal 3然后在第3章我们也可以看到， dan pasal 4, 还有第4章， Mordekai 这个摩底改 berjuang 他的这个努力， bagaimana menolong orang Yahudi 要怎么样去救 keluar 这些 dari 犹太人， kesesakan, 让带他们走出逼 keluar 迫， dari pembantaian 让他们走出这个 dan 大屠杀， mengalami pembalikan keadaan. 就是要把这个情况给翻转过来。 Mordekai melihat sebuah peluang 摩底改看到了一个机会， karena di dalam pasal 3 ini 因为在这第3章， Mordekai membuat surat kepada Esther 摩底改写封信呢给以斯帖， memberitahukan 就是告诉以斯帖， tentang persekongkolan ini 就是这个大屠杀的计谋。 dan Mordekai berbagi visi. 然后摩底改呢就告诉以斯帖这个愿景， Esther merespon 然后以斯帖呢回应了， sehingga menyerukan 因此呢他呢呼 kepada 求 seluruh orang Yahudi 所有的犹太 untuk 人， berdoa dan berpuasa 叫他们一起祷告和 selama 进食 3 hari 3 malam. ，3天3夜的进食。 Dan di dalam pasal 5, 然后在第5 Esther 章， menghadap raja. 以斯帖呢去见王， Esther tahu resikonya 以斯帖知道他的后果， menghadap raja tanpa dipanggil 如果没有王的应许去见 adalah 王， hukuman mati. 那就会判死刑。 Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, 但是对于信神的人， kematian itu 这个死亡呢， tidak lebih berharga 并没有意义， daripada keselamatan 不比这个救恩意义。 bangsanya. 就是呢，这他的国的救恩。 Saudara, 所以弟兄 Tuhan 们， Yesus pernah berkata, 就是呢，主耶稣说 barang 过， siapa rela kehilangan nyawanya, 如果有人可以舍去他的生命，那他就会得到他的生命。 Esther ketika menghadap raja, 所以当以斯帖见王的时候， pedang itu sudah diayunkan, 这个剑已经到他前头了， tapi raja menghalaunya 但是王呢阻止了， dan raja mengabulkan 而王呢让他来见面， permintaan Esther. 就是呢允许了以斯帖的出去。 Meminta di saat itu juga, 以斯帖没有在当时呢祈求， tetapi singkat cerita, 但是呢 raja itu menerima permohonan Esther 就是王呢应许了以斯帖的愿望， yang seharusnya tanggal 13 bulan Adar 而在这个13号3月呢， Mordekai 这个摩底改 dan keluarganya digantung. 以及所有的家人应该是被 Tanggal 判 itu 死 terjadi 刑的， pembalikan. 但是就在这个日子，情况被翻转了， Mengusahakan pembantaian 就是呢要计谋大屠杀的人， Haman dan keluarganya 就是哈曼跟他的家人， mati di sulang gantungan 反而被上吊了， yang dibuatnya sendiri. 就是呢在他自己所 Dan 造的 hari 柱 ini 子 tanggal 上。 14 bulan Adar 而今天14号3 itu 月， di mana 就是呢在这个， tahun-tahun itu 就是在那一年， orang Yahudi berpesta 所以犹太人呢都在 karena 欢 mengalami 庆， kemenangan. 因为他们得胜了。 Makanya malam hari ini 所以今天晚上 saudara harus punya iman. 我们必须有这个信心 Inilah，hari pembalikan 这个 keadaan. 是翻转的日 Yang 子， sakit disembuhkan, 病痛的得医 yang 治， lemah 软 dikuatkan, 弱的得到刚 yang 强。 selama ini mengalami jalan buntu. 还有我们每一个， Percaya Tuhan kasih jalan 我们要 keluar. 相信 Amin. 主给我们开 Mari 道路。 berikan tepuk tangan bagi 我们请 Tuhan. 荣耀归我们 Katakan 神。 haleluya. 哈利路亚！ Bapak Ibu Saudara yang kasih 所 Tuhan. 以弟兄姐妹们，
Kita akan lihat materi ini. 我们要看我们今天的讲 Apa 题， yang harusnya saya dan saudara kerjakan? 就是我们必须做什么呢？ Hari-hari ini adalah waktunya 如今的日子呢， kita untuk berdoa dan berjaga. 是我们必须警醒祷告的日子。 Mari kita lihat 这边一起来看， next ya. Ya. Oh. Ya, saya tak lihat. Ya, dibantu dari sana enggak apa-apa. Saya ada. Saudara, mari kita buka ayatnya dulu 所以我们来看这个经节， di dalam Matius pasal 26. 就是马太福音26章， Di situ di ayat yang ke 40 dan 41. 就是40跟41节， Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca 所以我 bersama-sama. 们一起来读。 Matius 26 ayat 40 sampai 41. 1, 2, 3. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." 马太福音26章40到41节，来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样？你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却是软弱的。”阿门。 Amin. Hal pertama yang Tuhan Yesus inginkan 我们耶稣要我们做的第一件事 hari-hari 情， ini, 就是如今的日子， tanggung jawab saya dan saudara adalah 就是我们要做的责任，就是 menjadi penjaga. 要成为守望者。 Artinya 意思是， berjaga-jaga. 就是要警醒。 Seorang penjaga 一个守望者 harus berjaga-jaga. 就是要一直警醒。 Coba kita next ya. Dari sana. Next 啊， Mengikuti apa? Di dalam ayat ini berkata, 在这经节告诉我们， "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" 你们不能同我警 Jadi 醒片 tanggung 时。 jawab penjaga adalah 所以，我们身为守望者的责任 berjaga-jaga. 就是要警醒。 Yang kedua 而第二 adalah 就是要 mendengarkan suara Tuhan. 听神的声音。 Tuhan berkata, 神告诉我们， berjaga-jagalah 你要警醒， dan berdoalah. 要祷告。 Hari ini saudara harus mendengar 所以，如今我们必 dan 须 melakukan 必须听神的声音，然后遵行。听了之后， dan melakukan 而且遵行， menjadi penjaga. 成为一个守望者。 Yang ketiga 而第三呢， adalah menjadi pendoa syafaat. 我们要成为一个代祷者。 Sorry. Jadi yang pertama tadi menjadi penjaga 所以刚才第一，我们成 dengan 为守望者， berjaga-jaga 就是要 dan 警醒， mendengarkan suara Tuhan. 然后听神的声音。 Yang kedua menjadi pendoa syafaat. 而第二呢是成 Karena 为 di 代祷者， Matius ini berkata, 因为在这马太福音告诉我们， "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 你们不能同我 1 jam 警醒片时吗？ dengan aku?" 就是这里写了1个小 1 时， jam dengan aku kata Tuhan. 印尼文说的是1个小时而已 Apa 哦。 yang kita kerjakan dalam 1 jam itu? 所以这1个小时我们必须做什么 Ayat 呢？ 41第41节告诉我 dikatakan 们， berdoa 就是要祷 dan 告， berjaga-jaga. 要警醒， Berdoa dan berjaga-jaga. 要祷告和警 Ini 醒。 yang kita kerjakan sebagai pendoa syafaat. 这就是我们身为代祷者所需要做的， Menjaga hidup kita, 要保守我们的生命， menjaga keluarga kita, 要保守我们的家人， menjaga tanggung jawab kita, 要保守我们的责任， menjaga gereja, 要保守我们的教会， menjaga kota, 保守我们的城市 menjaga，bangsa. 保守我们的国家。 Di sini dikatakan 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-2.
给这是呢提摩太前书2 1 章1 Timotius pasal 1 ayat 1 dan 2. 给提摩太前书2章1和2节。 Di sini dikatakan begini. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 就是我劝你，第一要为 Semua 万人恳 orang 求 itu， semua etnis, semua suku bangsa, 就是呢所有的种族、宗教、 bahasa, 所有的言语的 tidak 人， memandang, 我们不去歧视他们， semua orang. 就是包括所有的人。 Kemudian untuk raja-raja, 然后呢，给君王的， untuk para pembesar, 为一切的君王在位 semua 的， pembesar, 在位所有在位的， artinya semua pembesar, 就是所有掌权 dari 的， presiden, 从总统 lembaga tinggi negara, 到所有的政府， kemudian pejabat tinggi negara, 还有所有的这些官员， sampai ke daerah, 到每个阶层政府人员， wali kota, 到省长、县长、省长、县长，到这个长， RT RW. 还有我们的 LTW， Ini adalah semua pembesar. 这个呢就包括在所有的君王的在位的， Agar kita dapat hidup tenang. 叫我们呢要敬虔端 Jadi 正。 doa syafaat itu manfaat yang pertama adalah untuk diri kita. 所以代祷的益处，第一就是给我们自己的， Supaya kita dapat hidup tenang. 所以叫我们呢可以敬虔端正。 Berapa banyak saudara yang ingin hidupnya tenang? 我们有几个人希望平静安稳的？ Nah, ini saudara. Dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. 以及平安无事的度日。 Ini saudara, ini yang menikmati adalah diri kita sendiri. 所以代祷呢的益处是给我们自己的。 Orang yang berdoa itu akan mengubah sejarah 代祷的人可以 dan 改变一 dimulai 个时 dari 代， sejarah hidupnya. 而就是从他自己的历史开始。 Amin. 阿门。 Esther, Mordekai, 以斯帖跟摩底改， mereka adalah seorang pendoa-pendoa. 他们呢是一个代祷者， Hidupnya diubahkan. 他们的生活得到 Dia 改变， menikmati semua yang baik dari Tuhan. 而享受这个神的祝福 Yang 的， berikutnya bangsanya diselamatkan. 就是他们自己，然后就是他们的国 Saya 家。 percaya 所以我相 Bapak 信 Ibu Saudara 弟兄姐妹们， rindu 我们肯定渴望， seperti apa yang dialami keluarga Mordekai dan 如 Esther. 同摩提改跟以斯帖所经历的，我们也渴望， Bukan hanya keluarganya diselamatkan, 不只是他自己的家人得 bangsanya 救， diselamatkan. 而是他整个国都得救。阿门。 Yang berikutnya 下一个， tujuan kita berdoa. 我们祷告的目的， Yang pertama adalah tangan yang terbuka. 第一呢就是有开始出的 Artinya 手， apa? 什么意思呢？ Sampai semua orang percaya memiliki kerelaan 就是呢让所有信的人呢有这 atau 个， tangan yang terbuka 或是呢开出来的， untuk memberitakan Injil. 就是呢要去传福 Di 音。 dalam Efesus pasal 6 ayat 15这是在以弗所书6章 dikatakan 15节。 begini. Efesus pasal 6 ayat 以弗所6章15节。 15 15节， dikatakan begini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 要用平安的福音当作预备走路的鞋 Tangan 穿 yang 在脚 terbuka 上。 itu artinya kerelaan. 所以一个伸出援手，就是 Banyak 说一 orang 个， takut memberitakan Injil. 很多人呢，他们怕传福音， Orang takut memberitakan kabar baik hari ini. 很多人他们怕传这个好消 Tetapi 息。 marilah kita 但是呢，让我们今天学习， berdoa 让我们祷告， sampai 直到 semua orang percaya 所有的人都相信， memiliki kerelaan 让他们有这个， untuk memberitakan Injil. 让他们要去传福音， Karena saya percaya 因为我相信， seperti yang Tuhan janjikan, 就是神所应许的。 penginjilan itu dimulai dari rumah kita. 这个福音呢，是从我们的家里开始传的。 Tunjukkan buah-buah hidup saudara 我们要让我们的生命的果子， sampai seisi rumah saudara diselamatkan. 让我们所有的家人可以享受得到这个 Karena 得救。 janji Tuhan, 因为神的应许， satu orang percaya, 一个信主， seisi rumah diselamatkan. 全家得救。 Amin. 阿门。 Ini saudara. 所以呢，弟兄们， Yang berikutnya 另外一个， sampai pintu itu terbuka. 直到他的敞开大门，
Apa yang dimaksud pintu yang terbuka? 什么是敞开大门呢？ Yaitu terbukanya pintu-pintu 就是呢，为所有 bagi 的， suku-suku bangsa, 就是为列国开这个门， kota 城市， terbuka bagi pekabaran Injil. 就是他们可以开这个门呢，让福 Di 音进 dalam 来。 Kolose pasal yang keempat, 哥罗西书4章， mari kita buka 我 sama-sama. 们一起来看 Ayat yang kedua, 第2到第3节。 dikatakan begini, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 就是你们要恒切祷告，在此警醒感恩。 Ketekunan ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. 这个恒切祷告呢，不是别人 Mungkin 可以代 saudara 替 sudah 的。 berdoa, 可能你们已经祷告 tapi 了， keluarga saudara tidak berubah, 可能家人还没有 kota 改 belum 变， berubah. 可能城市还没有改变， Tuhan mau 但是神要的 yang berdoa dulu berubah. 就是要那个祷告的人先改变，阿门。 Karena di sini dikatakan, 因为在这里告诉我们， bertekunlah dalam doa, 要恒切祷告， dan dalam pada itu 而在此呢， berjaga-jagalah 就是呢要警 sambil 醒， mengucap syukur. 就是呢带着感恩警 Berapa 醒。 banyak orang berdoa, 有几个人他们祷 ketika 告， doanya belum dijawab, 但是当他们还没有 tidak 回应 bisa 的时候 mengucap，syukur, 他们就无法感恩， justru bersungut-sungut, 他们反而呢抱怨， justru meninggalkan pelayanan, 而且呢离开服侍 justru，menjauhkan diri dari ibadah. 而且离开聚会， Ini banyak kesalahan yang terjadi. 这是很多人犯的 Tetapi 错误。 marilah 但是让我们今天， seperti firman Tuhan, 让我们遵行这个话语， bertekun dalam doa 要恒切祷告， dan berjaga-jagalah 在此呢要 sambil mengucap syukur. 警醒感恩， Katakan mengucap syukur. 一起说感恩。 Saudara, 所以弟兄们， orang yang mati di padang gurun 一个死在旷野 itu 的人， paling banyak 他们是最多的， karena tidak bisa mengucap syukur. 因为他们不会感恩， Sebaliknya mereka bersungut-sungut. 他们反而要抱怨。 Dan hari-hari ini 所以如今的日子， saudara harus berbeda dengan orang kebanyakan. 我们必须呢分别为圣。 Orang lain mungkin bersungut-sungut 可能别的人他们抱怨， karena situasi, 因为现在的情 karena 况， keadaan, 因为现在的情 karena 况， usahanya, 可能他的 karena 生意， pendapatannya 可能 berkurang. 他的收益更少。但是弟兄们，我们必须 Apapun 分 yang 别， terjadi, 不管发生什么事， kita harus tetap mengucap 我 syukur. 们一定要感恩。阿门。 Kitab Habakuk, Nabi Habakuk berkata, 哈巴谷告诉我们， sekalipun pohon ara tidak berbuah, 就算这个松树没有结果 pohon 子， zaitun mengecewakan, 就算橄榄树呢 tapi 令 aku 人 akan 失望， beria-ria, 但是呢，我要 aku akan 喜乐， bersuka-cita 但是我要喜乐， karena Allahku. 因为耶和华。 Amin. 阿门。 Saudara, yang ayat yang ketiga dikatakan, 所以第3节也告诉我 berdoalah 们， juga untuk kamu 也要为我们祷告， supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, 求神为我们开 sehingga 道 kami 的 dapat 门， berbicara 能以讲基督 tentang 的奥秘。 rahasia Kristus 我为此被， yang karenanya aku dipenjarakan. 而我为此被困锁。 Bukan hanya untuk berdoa untuk kepentingan diri 所以 sendiri, 不只是为自己祷告而 berdoa 已， untuk para pemberita-pemberita ini. 而是要为每个传福音的人 Karena 祷告。 hari-hari ini 因为如今的日 ada 子， banyak hamba Tuhan juga takut. 有很多神的仆人也在惧怕当中， Berapa banyak hamba Tuhan yang selama pandemi ini 有很多神的仆人在疫情当 kena 中， COVID. 他们得到了这个感染这个冠 Mati 病， bukan karena COVID, 但是他们死不是因 tapi 为冠病， justru lebih banyak karena takut, 而是因为惧怕 karena 而死， khawatir. 因为担心而死。 Karena firman Tuhan berkata apa? 因为神的话也告诉我们， Hati yang gembira adalah obat yang manjur. 喜乐的心就是良药。阿门。 Saya 2 kali saudara 所以我有2次的经历， kedatangan yang pertama 然后这是2个经 tanda 历， corona, 就是呢 yang kedua Omicron. 感染了这个冠病2次啊， Tetapi hari ketiga saya tes 但是第3天 sembuh. 我去检验 Karena 的时候 saya 是阴性 mengucap 的， syukur. 因为为之感恩。 Kalau Tuhan izinkan saya mengalami, 如果神应许我 saya 感 bisa 染， menguatkan orang lain, 那我可以鼓励 saya 别 bisa 人， menghiburkan orang 那 lain. 我也可以去安慰别 Saya 人， tidak memilih takut, 那我不选择惧 saya 怕， tidak memilih khawatir. 我不选择担 Karena 心， firman Tuhan berkata 因为神的话也告诉我们， di dalam Yohanes 11, 在约翰福音11章， penyakit itu tidak akan membawa kematian. 这个病毒不会带来死亡 Amin。阿门。 Sehingga saya 所以， sembuh hari ketiga 所 sudah. 以我第3天就得医治 Saya 了。 berdoa sederhana,
我祷告很简单，神啊， hari ketika engkau bangkit dari kematian, 第3天你从死里 mati 复 saja 活， bisa bangkit. 你也可以从死都可以 Apalagi 复活， saya hanya kena COVID. 更何况我只是 Hari 感染 ketiga 冠 aku 病， mau minta sembuh. 所以我第3天我要痊愈， Setelah hari ketiga saya tes 然后第3天我去检验的时候， negatif. 真的是阴性 Jadi 的， kita tepuk tangan bagi 那 Tuhan. 是荣耀归我们的主。 Ini saudara, 所以， hari ini adalah hari kita harus bersuka cita, 所 amin. 以如今的日子是我们必须 Karena 喜 ini 乐的， hari pembalikan 因 keadaan. 为这是翻转的日 Yang 子， lemah akan kuat 软 kembali. 弱的要得着刚强， Yang bersuka cita akan 要 diuburkan. 悲伤的要得着喜乐。 Kemudian Bapak Ibu Saudara, 然后呢，弟兄姐妹们， tujuan berdoa yang ketiga 我们祷告的目的第3 adalah hati dan pikiran semua orang 就是呢，让所有人的心怀意念为这个福音 bagi pemberitaan Injil. 而开门。 Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4. 我们来看哥林多后书4章， 2 Korintus pasal yang keempat. 哥林多后书4章 Ayat yang ke-6. 第6节。 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 哥林多后书4章6节， Sebab Allah berfirman, 那吩咐光从黑暗里的， sebab Allah telah berfirman, 因为神已经这样应许了， dari dalam gelap 这是 akan terbit terang. 从黑暗里照出来 Ia 的神， juga yang membuat 已经照在我们心里， terangnya bercahaya 叫我们得 di dalam hati kita, 神荣耀的光， supaya kita 显在 beroleh terang 让我们得到这个 dari 光， pengetahuan 显在耶稣， tentang kemuliaan Allah 显在耶稣基 yang 督里 nampak pada wajah Kristus. 的面上。 Saudara, 所以弟兄们， banyak hari-hari ini orang itu hatinya sedang gelap, 所以如今的日子，很多人的心都是黑暗的， terbelenggu, 他们的思想都是被捆绑的， bingung tidak tahu apa yang 他们不 harus. 知道要做什么。 Tetapi firman Tuhan berkata, 但是神的话语告诉我们， ini yang firman Tuhan katakan, dari dalam gelap akan terbit. 神告诉我们，从黑暗里要照出光明 Makanya 出来， kita harus berdoa 所以我们必须祷告， seperti yang Tuhan katakan. 如同主所说的， Berdoa seperti yang Tuhan katakan, dari dalam gelap akan terbit. 所以我们要照这样祷告，从黑暗里有光出来。 Mungkin hari yang kita lewati orang berkata itu gelap. 可能呢，很多我们走过的日子，每个人都说是 Tapi 黑暗的， fakta itu bukan kebenaran. 但是这个呢，并不是真理。 Kebenarannya adalah 真理是告诉我们， dari dalam gelap 从黑暗中 akan terbit terang. 要照出光来。 Dan di sini dikatakan, 所以这 saudara, 里告诉我们， berdoa itu sampai 这个祷告呢， hati pikiran semua orang terbuka. 一定要祷告到每个人的心怀意 Terang 念 itu 释放， terbit atas setiap orang. 让这个光呢照耀每一个 Sehingga 人， berita Injil itu 让这个传的福音 bisa diakses. 可以呢被他们利用，可以被他们接受。 Maka kenapa orang percaya ini harus berdoa syafaat? 所以为什么信的人必须代祷？ Supaya selubung-selubung dalam pikiran, 所以就是要让每一个人的 di 心 dalam 怀意 hati 念， semua orang, 在每个人的心怀意念一定要开出来， dan menerima Injil. 并且接受福音。 Kemudian yang keempat, yang terakhir, 然后第4个目的， sampai surga terbuka. 直到天国敞开。 Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 8, 以赛亚书45章6节， kita akan baca Yesaya pasal 45 ayat yang ke-8. 8 ya. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, 诸天啊，自上而低， dan baiklah awan-awan mencurahkannya. 穹苍降下公义， Baiklah bumi membukakan diri 地面开裂， dan bertunaskan 产 keselamatan. 出救恩， Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. 使公义一同发生。 Akulah Tuhan
这都是 yang menciptakan semuanya. 我耶和华所造的。 Surga terbuka itu 就是诸天要打 bukan 开， hal yang mustahil. 并不是不可能的， Karena Tuhan yang menciptakan. 因为是神创造的。 Dari mana Tuhan menciptakan? 神如何创造 Dari 呢？ firman. 从话语制造的。 Makanya berdoa sesuai firman yang Tuhan sampaikan. 所以我们祷告必须按照 Tuhan 神的 berkata 话语。 apa? 神如何说呢？ Hai langit, 就是诸天啊， teteskanlah keadilan. 要自上而低，从天上降下公义。 Saudara, 所以弟兄们， keadilan ini 这个公义说的是什么呢？ Tuhan akan mencurahkan kepada yang pertama adalah orang percaya. 就是这个公义第一个呢，就是要降下在信的人，然后呢， Keluarga, 然后是我们的家人， gereja, 我们的教会， kemudian baru bangsa. 然后才直到我们的国 Karena 家。 penghakiman itu selalu dimulai dari rumah dia. 因为审判呢是从神的家开始。 7 persenjataan rohani, 7 senjata rohani. 如果我们读这个 Yang 神的 pertama 7个 adalah 武器， berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran. 第一个呢就是要以 Yang 真理 kedua 束腰， berbaju sirah. 第二呢就是要穿护心 Kita 甲。 tidak bisa memperjuangkan keadilan. 所以我们呢无法去追求这个 Sementara 公义。 kita tidak berbaju sirah. 若我们没有穿戴这个灰心甲， Adil itu artinya apa? 所以公义的意思是什么呢？ Tidak berpihak kepada diri sendiri. 就是呢没有去 Tidak 偏心自己 berpihak 啊， kepada keluarga. 就是没有偏心自己的家 Tidak 人， berpihak kepada siapapun. 就是没有偏心每一个人。 Adil itu berpihak kepada kebenaran. 而公义呢，就是追求的是真理。 Ketika kita orang benar 所以当我们每个信 dan 的人， hidup dengan adil 我们活在公义里 dan 面， kita berdoa 我们甚至我们祷告 memperkatakan firman Tuhan, 说神的话语之后， maka itulah yang akan terjadi. 那这个就会成就。 Dan tadi kita belajar tentang ketekunan. 而刚才我们已经读过恒切 Kita 了， harus memperjuangkan dengan tekun 所以我们必须恒切的去 sampai 追求， kita itu melihat 直到我们看 apa 见 yang kita doakan. 看见我们所祷告的成就。 Ini saya punya kesaksian. 所以我来给大家一个见证。 Saya beberapa minggu yang lalu 就是几个礼拜前呢， diingatkan Tuhan 就是神告诉我， ketika membaca berita Mr. Lee membaca berita 哎呀，就是读一个新闻，李 dan 先生， Presiden Jokowi ada di Labuan. 就是呢跟左国一在一个地方， Apa yang mereka lakukan? 他们做什么呢？ Yaitu membebaskan otoritas wilayah udara Indonesia dari intervensi Singapura. 就是呢要解放这个印尼的领空给新加坡， Dari tahun 46从1946年直到今天， itu kalau pesawat itu mau ke Natuna mau di Kepulauan Riau itu izin ke Singapura. 所以呢，如果这个飞机要去这个我们 Padahal 的 itu 地方， wilayahnya kita. 必须去新加坡签署了，反而这个地方是我们的， Waktu itu saya belum mengerti. 所以那时候还不明白。 Tapi beberapa minggu yang lalu 然后几个礼 Tuhan 拜 kasih 前， tahu, 神告诉我， bukankah 5 tahun yang lalu kamu pernah berdoa di Labuan? 你5年前不是有这样祷告吗？所以我吓到。 Seringkali saudara 所以很 kita berdoa hari ini 很多时候我们 belum 今天 tentu 祷告 besok，dijawab. 不很多时候明天不会 Tapi 马上 sekian 应 waktu 许， kemudian doa kita dijawab. 但是他会渐渐的应许我们的 Dan 祷告。 ketika saya tanya beberapa teman apakah ada yang pernah doa di 所以 Labuan, 我去问我几个朋友，你们有没有这样祷告 ternyata 呢？ teman-teman bilang belum pernah. 然后他们说还没有这样祷告过啊。 Saya waktu itu taat saja ke sana. 所以我当时只是顺服去那个地方， Dan bonusnya saudara, 而他给我的这个利益就是什么呢？ saya ini belum pernah makan daging budak. 就是呢，我还没有吃过马肉， Tapi di daerah situ 但是在那个我祷告的地 ada 方 sate daging budak. 有马肉的沙呆， Itu saudara. 哇，很好吃。 5 tahun kemudian, 所以5年后， tahun 2022, 就是呢2022年， apa yang saya berdoa dan tidak tahu, 我所祷告还有我不明 ternyata 白的， maksudnya membebaskan 原来已经成就 wilayah 了， udara ini.
就是让这个领空回到印尼的 Semua 掌 itu 权。 dimulai dengan doa. 这一切都是从祷告开始。 Sekalipun kadang kita tidak tahu. 就是说我们不明白在祷告什么。 Waktu itu saya hanya berdoa. 我当时只是顺服 Langit 祷告， terbuka, 这个天要敞 air 开， patah. 天要展开。 Saya tidak pernah tahu bahwa ada perjanjian Oh, yang so- mengikat 我从来都不知道新加坡跟印尼有这样的签约， yang selama ini 就是这长久以来， tidak diketahui banyak orang. 就是很多人都不知道有这样的合 Dan 约， hari itu 但是就在那一天， ternyata menjadi hari kemerdekaan 没想到这是释放的日子， bagi seluruh wilayah Indonesia. 让所有印尼的领空呢， Kedaulatan secara udara, 让印尼都可以来掌权它的领空， wilayah apa namanya angkasa. 就是呢他们的领空的 Sehingga 地方， pesawat kalau ke Natuna tidak perlu izin 所以这个飞机飞过那里就不用合约了。 orang Singapura. 不需要去通知新加坡人， Makanya saudara 所以弟兄们， berdoa sampai surga terbuka. 所以我们要祷告直到天敞开为止。 Kalau saudara bertanya sampai kapan Pak saya berdoa? 如果你问我要祷告到 Sampai 几时 surga 呢？ terbuka. 那我就回答你，直到 Sampai 天敞 terjadi 开， transformasi bangsa. 直到我们看见改变。 Karena sejarah itu milik pendoa. 因为历史呢是给代祷者的，阿明。 Kalau saudara seorang pendoa, 如果我们是代祷者， saudara akan mengarahkan jalannya sejarah. 那我们呢就会改变这个历史。 Saya kenal gembala saudara Pak Cipto 对，我认识呢宝田牧师， tahun 2017. 就是2017年的时候， 2016, 2016年的时候， saya ini dikasih mandat keliling 我呢就是他给我去10 provinsi di Sumatera. 去走Mandatnya apa saudara? 10个省份啊，谁给的呢？ Turunkan raja-raja. 就是让所有的王下来， Karena raja-raja di Sumatera itu korup semua. 因为在苏门答腊的王都 Begitu 是 saya 贪污的， keluar dari 所以 2 当 minggu terjadi OTT. 所以呢2个礼拜后就有这个 Itu OTT， di Medan, Sumatera Utara. 就是在梅丹， Aceh. 在阿街， Gubernur saudara di Kepulauan Riau. 还有在戈布利的， Itu saya berdoa di kantor gubernurnya berkeliling. 我就是在他们省长的公司那边祷告，为什么 Tuhan 呢？ berkata turunkan raja-raja. 因为神说你要让他们退下来， Jadi saudara sejarah itu milik pendoa. 所以这个历史是 Maka 给代 beranilah 祷者的， berdoa. 所以我们必须要勇敢的 Karena 祷告。 surga itu di pihak saudara. 因为天国是站在我们这边的，阿明。 Tuhan berkata, 神告诉我们， apa yang kamu ikat di bumi, 你所捆绑在地上的，在天上也要捆 apa yang 绑； kamu lepaskan di bumi, 你在地上释放的， terlepas di 在 surga. 天上也要释放。阿明。 Berikan tepuk tangan bagi Allah. Saya punya banyak pengalaman di Sumatera 所 itu. 以我在苏门答腊有很多这样的经验。 Ada satu provinsi 有一个省 yang 份， berkata kepada pendoa, 所以我告诉我的代祷者， ini gubernur itu sudah 2 periode. 这个省长已经做了2届了， Dia punya duit banyak. 他有很多钱， Memang tidak akan kesentuh KPK 那可能呢就是没有人去 selama 调 dia 查。 menjabat. 当他还卸任的时候还没有调查， Setelah dia turun, 但是当他卸任之后 akan，dijemput KPK. 那他肯定 Hari ini KPK gubernur itu ada 了 di penjara. 现在的那个省长已经在监狱里面， Saya pernah berdoa dengan para pendoa. 所以我跟我的代祷者一起祷告， Itu provinsi yang paling selatan di Sumatera. 包括那个在苏门答腊最 Saya masuk 南边的省 kantor 长， gubernur. 我全部进了他们省长的公司， Dan saya berkata, 所以我宣 itu 告， gubernur baru tahun keempat. 这个省长只是做了4 Dan 年 itu， gubernurnya itu waktu itu orang kaya di Lampung. 那个省长其实是很有钱的，在 Saya 兰博那边， berkata, gubernur ini tidak akan sampai 2 periode. 所以我宣告那个省长不会做2届 Pendoa-pendoa，berkata gini, 所以我的祷者这 ini 样讲， orang kuat di sini. 这个是很有权力的 Tapi 人 saya 哦， berkata, 但是我宣告， buktikan 证明吧， kalau ini dari Tuhan. 如果是从神而来的，那他肯定可以做2届。 Betul saudara. 结果真的， Ketika pilkada 当这个选举之 yang 后， kedua, 第 dia 2届选举的时候， paling kuat. 他是最有强势的， Orang mungkin berkata ini akan jadi lagi. 可能每个人都看好他得 Tapi 中， saya berkata ini tidak akan jadi. 但是我宣告他不会被选中。 Berapa hari sebelum 在那几天前， pemilihan gubernur, 在选举之前， wakilnya ditangkap KPK. 他的副省长呢被 Suaranya 抓了， tebar, saudara. 他的选票全部飞走了。还有第 Tidak 二， jadi.
他就做不到2戒 Nah 了。 saudara, 所以弟兄 mari 们， berani kita berdoa. 我们要勇敢的祷告， Makanya penting kita berjaga-jaga. 所以我们很重要 Kita 要警醒， mendengar Tuhan. 还有听神的 Apa 声 yang 音， harus kita lakukan 就是我 hari 们 ini 必须做些 buat 什么， kota ini. 要给城市做什么。 Jangan pernah takut dengan keadaan. 我们不要去惧怕 Karena 这个 Tuhan 情况， berjanji apa? 因为神已经应许我 Sehelai 们， rambut jatuh, 就算你一条 kalau 毛 nggak 掉下 seizin 来， Tuhan, 都是神所 tidak 应许 pernah 的， akan terjadi. 都是神所应许的。 Amin. 阿门。 Ini saudara yang harus kita percaya. 所以这是我们必须相信的。 Di sini dikatakan begini, 这里也告诉我们， Yesaya tadi, 这是以赛亚书， 58. 刚刚的以赛亚书， Baiklah bumi membukakan diri 这是呢地上要 dan 敞开， bertunaskan keselamatan 要产生救恩， dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. 使公义一同发生。 Saya sedang melihat 所以我看见 bahwa keselamatan 这个救恩， yang Tuhan janjikan Justru- untuk bangsa kita 就是神所应许我们国家的， sedang Tuhan kerjakan. 正在进行中。 Karena selama pandemi ini, saudara, 因为在这个疫情当中， dalam pertemuan-pertemuan secara internasional, 在每一个国际的会议当中， kita itu memimpin. 我们印尼是一直领首的。 Makanya bulan Mei ini ada World Prayer Assembly atau WPA. 在这个5月呢，有一个 Dan yang 祷告 memimpin 全国的， Indonesia, saudara. 而带领的是印尼 Karena apa 国家。 bangsa-bangsa percaya 因为每一个国家都相信， kita ini adalah bangsa yang yang harus mempersiapkan karpet merah Justru- untuk kedatangan Tuhan yang kedua. 就是呢，我们印尼国家是需要预备主耶稣的降临的， Ini yang sedang Tuhan kerjakan. 这就是神正在进行的。 Kita harus berani berdoa. 我们必须勇敢祷告。 Hei awan-awan, 嗨，诸天啊， curahkanlah. 自上而低吧， Hei langit, 穹苍啊， ataskanlah keadilan. 降下公义； Hei bumi, 地面啊， bukakan diri dan tunaskan keselamatan. 要开裂产出救恩。 Karena apa, saudara? 为什么呢？ Semua akan tiba kesudahannya 每个时候都要到 kalau 了。 Injil diberitakan 如果福音已经 kepada 传到， semua bangsa. 福音传到所有的人的话， Artinya kepada semua etnis. 这是传到所有种族的人。 Makanya hari ini kita berdoa 所以今天我们祷告， supaya sungguh-sungguh 叫我们恒切的， apa yang Tuhan janjikan 就是神所应许的， genapi 都要成就 dalam hidup saya dan saudara 在我们的生命当 atas 中， bangsa ini. 在我们的国家当中， Berdoa sampai semua tangan terbuka. 直到祷告到所有的手都敞 Berdoa 开， sampai 祷告到 semua pintu-pintu terbuka. 直到所有的门都敞开， Pintu-pintu penginjilan atas bangsa-bangsa. 所有传福音的门都要敞开 Atas，suku-suku bangsa 给 terbuka. 所有国家的传福 Saya 音。 sejak tahun 2016 saya tidak pernah berhenti berdoa buat suku Melayu. 我从2016年一直为马来 Saya ke 族祷 kota-kota 告， sampai ke Malaysia, ke Thailand itu saya kejar suku Melayu. 所以我呢去马来西亚、泰国都去 Saya 找马来 ke 人， Pontianak 我去邦迪安 sampai 那， Kalimantan Barat. Tak, Ternyata jaga di sana Kalimantan. suku Melayu banyak sekali. 我找的全部都是马来人， Karena apa? Suku 为什么呢？ Melayu itu terikat dengan tradisi. 因为马来人被这个传统 Tapi 给捆绑 firman 了。 Tuhan katakan, 但是神的话语告诉我们， pintu yang tertutup akan terbuka. 被关的门要敞开 Pintu 了， yang berabad-abad tertutup. 被关紧世纪的门要敞开了。 Berdoa sampai hati dan pikiran semua orang terbuka. 所以我们要祷告到所有的人心怀意念都要敞开。 Ketika berita Injil diberitakan, 当福音传给他们的时 mereka 候， meresponi. 那他们才能够接受。 Berdoa sampai sorga 所 terbuka, 以我们要祷告到我们的天国打开， sampai terjadi transformasi bangsa. 得到我们的国家有这个大的翻转。阿门。 Saya akan berikan saudara untuk yang mau bertanya, tapi kita akan berdoa dulu. Mari angkat tangan. 对，我们一起来祷告。 Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. 主啊，你看到我们所有被举起 Mereka 来的手， meresponi panggilanmu 我们要回应你的 menjadi 呼求， pendoa-pendoa syafaat. 要成为代祷者， Orang-orang yang berjaga-jaga 我们成为警醒的 dan 人， berdoa 成为祷告的 siang 人， dan malam 昼夜吃， sampai setiap lutut bertelut, 直到所有万膝 sampai 跪拜， setiap lidah mengaku 直到万口 bahwa 承认 Yesus Kristus 主 adalah 耶 Tuhan. 稣基督就是主， Sampai setiap tangan 直到 terbuka, 所有的手都要 sampai 敞开， setiap pintu 直到所 terbuka, 有的门敞 sampai 开， setiap hati dan 直到 pikiran 所有的 terbuka, 心怀意念敞 dan 开， sampai surga. 直到天国敞开。 Urapan dari tempat maha tinggi 求你来恩高每个弟兄姐妹们，
降下 tempat ini. 恩高每个弟兄姐妹， Dalam nama 奉 Yesus 主耶 Kristus. 稣的名， Semua berkata amin. 一起说阿妹。 Amin. Saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. 这是我们可以问问题啊，有什 Kalau 么问 saya 题 nggak 问？ bisa, 如果不会回答的 teman saya yang akan menjawab. ，OK， Silakan. 有问题要发问吗？可以， Ya. 可以，angkat tangan，举手。Ada yang mau tanya? Bukan ya? Ada yang mau tanya silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan, kemudian nanti dikasih mic-nya. Kalau nggak ada yang memulai, tidak akan ada yang melanjutkan. Siapa yang mau diberkati angkat tangan? Ya, semua pasti kan. Tapi bilang, siapa yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, saya berterima kasih, saudara baik. 就感谢弟兄 Sehingga 姐 saya 妹们。 tidak harus berlama-lama berdiri di 对 sini.，每个让我不用站太久在这里啊。 Silakan. Saya gantian tanya dulu ya. 所以我现在问大家啊， Seberapa banyak saudara yang punya waktu yang jelas dalam satu minggu berdoa dan berpuasa? 对，我们在一个礼拜内，弟兄姐妹们在一个礼拜内有多少时间是禁食而祷告的？ Ada? 有 Coba 吗？ angkat tangan. 可以举手。 Seminggu sekali berpuasa. 一个礼拜禁食一次的有吗？ Bapak berdoa dan berpuasa untuk apa? 你为什么要祷告？ Yang belakang dulu, nanti Pak. Ya. Kenapa Bapak berpuasa? 那种你还祷告啊禁食呢？ Ya sudah dulu. Karena nggak mau tanya, nggak tanya. 啊，先这样，别人祷告。 Coba mic-nya di. Jangan pakai bahasa tadi ya. Saya nggak bisa jawab. 先这样。 Pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti diterjemahkan. Ya, kita puasa supaya kita bisa merendahkan diri, Supaya merendahkan diri dengan puasa. ya. Memang salah satu cara kita untuk puasa itu salah satu cara. Yang pertama untuk menaklukkan daging kita, ego kita. Tapi juga untuk menajamkan doa kita. Biasanya kalau orang ya berpuasa itu nafas atau suara yang keluar dari perutnya karena perutnya pas kosong. Tapi kalau perutnya kenyang, yang keluar dari mana? Dari dada. Jadi dari dalam orang puasa. Silakan Pak. Siapa Pak? Lupa. 相望，哎，Robert， Pak Robert. Ya, Pak Robert puasa enggak? Iya. Ya, ya. Puasa untuk disiplin rohani, Pak. Oke. Terus Ya, sama seperti yang Pak katakan untuk menaklukkan kedaging. memang puasa yang berkelanjutan, komitmen itu mendisiplinkan. Ini kan masa-masa kita ini berpuasa, apalagi menjelang Paskah ini, dan juga saudara sepupu kita ya puasa. Tapi kan kita puasa kita seringkali menjelang Paskah 40 hari. Di sini sudah ada himbauan ya dari belum ya? Oh iya. Saudara ambil komitmen. Kami di Jawa Tengah ini, seluruh Jawa Tengah, regional saya kan, saya ini Pasum, makanya minggu yang lalu saya tukar jadwal hari ini karena baru kemarin ini tiba-tiba ada dari Jaringan Doa Nasional mau
kunjungan. Dan saya harus mobilisasi. Itu untuk puasa. Karena ini masa perubahan cara. Supaya perubahan, tidak semua perubahan itu menghasilkan kemajuan, tetapi perubahan yang dikawal dengan kesungguhan dengan doa dan puasa, itu akan menghasilkan sebuah kemajuan. Mungkin ada lagi, sebelum saya tanya lagi, ada yang mau bertanya? Terima kasih, Bu. Saya mau bertanya Pak ya, mengenai doa sampai terjadi transformasi, perubahan begitu ya Pak ya. Saya berdoa untuk suami saya, kan suami saya belum percaya waktu itu. Saya selama 15 tahun, karena saya kan menikah bukan secara Kristen Pak ya, tapi pada pernikahan saya ke-13 saya kembali lagi kepada Tuhan gitu kan. Dan selama dari mulai saya kembali sampai akhirnya suami saya dipanggil Tuhan, saya memang dari pertama sekali saya berdoa untuk dia. Dan pada akhirnya sampai dia dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan belum percaya Tuhan Yesus. Itu bagaimana ya Pak ya? Maksudnya memang dia secara kehidupan sudah banyak cara-cara di dalam Kristen yang dia terapkan. Misalnya nggak percaya kepada mitos-mitos gitu, nggak percaya kepada yang nenek-nenek aturan-aturan leluhur gitu, karena saya mengajarkan sedikit demi sedikit gitu. Tapi untuk dia percaya, menyatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, itu belum. Jadi bagaimana itu ya Pak ya, sampai apakah di sini memang seperti yang dikatakan Bapak bahwa harus dari diri sendiri? Sedangkan saya 15 tahun lebih, sampai dari mulai saya kembali kepada Tuhan Yesus sampai dia dipanggil Tuhan gitu, dia belum percaya. Itu bagaimana ya Pak ya? Apakah saya memang seperti doanya tidak dijawab gitu? Ya, banyak orang berdoa hanya padahal ketika berdoa sebenarnya Tuhan memberi kesempatan. Tapi tidak banyak orang berdoa melihat kesempatan. Kesempatan paling baik membawa orang kepada Kristus itu ketika sakit. Dan biasanya orang yang didoakan gak bertobat-tobat itu sakit. Nah, kesempatan di sakit itu harus ada yang bertindak. Karena saya seringkali menjumpai keluarganya gak berani, makanya dia panggilkan pendeta. Kalau pendeta kan tantang saja. Nah itu kalau doakan orang sakit tak tantang aja, Bapak atau Ibu mau sembuh atau tidak. Kalau orang ditanya mau sembuh atau tidak, bingung jawabnya. Pasti ngeluh dulu, tapi gini. Saya mau tanya, Bapak mau sembuh atau tidak? Gitu. Setelah bilang iya, mau percaya Tuhan Yesus atau tidak? Karena apa saudara? Tuhan itu tidak pernah memaksakan semua orang itu percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia mengaruniakan anaknya yaitu supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu respon yang benar dari orang yang menerima kesempatan. Makanya ketika ada keluarga yang sakit, kalau saudara nggak enak, nggak berani, saudara harus buat tindakan. Tindakan, tapi ini saya nggak berani, ini om saya yang undang kalau jadi.
orang yang sedang sakit, yang paling dia takuti adalah mati. Kalau ditawarkan kabar baik, saudara, dia akan terima. Makanya kasih karunia ini ada pada saudara dan saya. Kasih karunia ini harus disampaikan ke orang, diberikan. Kalau kita tidak berani memberikan, mereka tidak akan memberikan. Karena apa? Berita Injil itu kan dipercayakan ke kita. Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil. Bukan Tuhan yang memberitakan. Berita ini sudah dipercayakan ke saya dan saudara. Kita yang harus memberitakan. Tuhan sudah menciptakan kesempatan. Sama seperti murid-murid yang pergi ke Emmaus. Tuhan gak maksa dia balik ke Yerusalem. Tapi ada satu titik, ya, dia uji, dia mau tinggalkan, tapi dua murid ini berkata, hari sudah gelap, ditahan. Akhirnya Tuhan membuat perjamuan. Dia memecah-mecahkan roti. Begitu murid-murid itu sudah terbuka pikirannya, ingat apa tadi? Ya berdoa itu sampai apa? Pikiran dan hati terbuka, Tuhan bilang nggak ada. Mereka bingung. Loh, bukankah ketika tadi kita mendengar apa yang disampaikan hati kita berkobar-kobar? Itu namanya kesempatan. Maka jangan lewatkan kesempatan. Kalau ada orang sakit, ini kesempatan. Terima kasih. Karena biasanya orang itu kalau sehat, itu yang diandalkan uangnya, yang diandalkan saudaranya. Salah satu contoh, kalau saudara sakit yang dicari pertama Tuhan ada dokter. Itu salah satu tanda bahwa manusia itu selama masih punya duit, itu yang diandalkan uangnya. Dia pikir di dunia itu semua bisa dibeli dengan uang. Orang yang sakit pendarahan 12 tahun, perempuan itu orang kaya. 12 tahun pendarahan, kalau bukan orang kaya tidak bisa bayar tabib. Begitu habis hartanya, baru cari Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tuh hartanya pengen habis dulu, baru cari Tuhan. Nah, coba mulai kita kiblatnya berubah, cari Tuhan dulu, jangan sampai hartanya habis dulu. Amin. Di sini baru habis-habisan sudah bayar apotek, rumah sakit, dokter. Setelah itu enggak dapat kesembuhan, baru cari Tuhan. Karena kita ini tidak lepas dari hukum sebab akibat dan hukum tabudur. Hukum tabudur. Kelebihan kita ini ada hidup dalam hukum kasih karunia. Artinya apa? Kalau kita salah, kemudian akibatnya ada, tapi kita ini ada cara untuk menyelesaikan. Kalau akibatnya sakit, kita ini sudah tersedia obatnya. Karena janji oleh bilur-bilurnya kamu sembuh itu janji bukan untuk semua orang, tapi untuk orang yang percaya. Jadi kalau toh kita sakit udah ada obatnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percaya? Enggak. Itu. Jadi itu Bu, mungkin di luar juga, di luar ibu tahu, ya suami ibu juga merespon dalam hati nggak ngerti. Tapi kalau orang berdoa, Tuhan janji, Tuhan jawab. Kita minta, Tuhan beri. Kita cari, akan dapat. Nah, ibu harus berdoa. Karena begini, di luar nalar dan pengetahuan kita ini mesti berdoa.
Nanti Tuhan akan kasih tahu lewat apa? Bisa melalui mimpi, bisa lewat tanda, yaitu sejahtera. Jangan gini. Ya mungkin ibu waktu itu tidak berani memberitakan kepada saya. Ibu bertobat dulu. Ya. Kalau ibu bertobat, minta ampun dan minta kesempatan untuk ngerti apakah suami saya ini sudah diselamatkan. Kadang-kadang di dalam ketidaktahuan, ya, bagian kita yang bertobat. Saya pernah satu kali gini, saya sedang menerima telepon di lampu merah. Di parkiran, nganterin istri saya belanja, di parkiran lagi menerima telepon. Ada pengemis ketok-ketok kaca mobil, minta. Saya usir, saudara. Saya gini-gini kan, saudara tidak usir, gini tak gini. Akhirnya pergi. Ketika dia pergi, saya menyesal, rasa bersalah. Begitu saudara saya terima telepon, karena apa? Saya harusnya buka kaca, ini uang ini tak kasih, kan selesai. Saya menyesal. Kenapa saya ini, ternyata hati nurani saya ini kok tidak baik. Saya bertobat, berhari-hari saya bertobat, ampuni saya. Ternyata saya ini masih jahat, belum murah hati. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Nah, saya sejahtera dan saya minta kesempatan untuk ketemu orang itu. 3 bulan kemudian saya lagi di lampu merah, saudara. Ini yang sama, padahal beda jaraknya di jauh, bukan di tempat yang sama. Saya buka kaca, sudah makan. Saya kasih sudah. Waduh, saudara dia gitu. Waduh, hati saya sejahtera. Artinya gini, Tuhan itu memberi kita kesempatan kedua. Kita bisa gagal sebagai manusia untuk hidup benar. Tapi kalau kita berdoa minta kesempatan kedua, kita gagal. Nah, coba itu. Karena tanda kerajaan surga datang itu adalah damai sejahtera. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Berarti suami saya tidak selamat. Jangan cepat-cepat. Harus dapat yang namanya kesaksian roh, kesaksian firman, dan kesaksian daging. Gimana Bu Kira? Ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ya Pak, Pak, apa bedanya berdoa dengan bergaul dengan Tuhan? Doa itu kan berkomunikasi. Bergaul itu bukan hanya berdoa. Berdoa, komunikasi itu bagian dari kita bergaul dengan Tuhan. Di situ. Kalau orang bergaul pasti berkomunikasi. Tapi orang berkomunikasi belum tentu bergaul. Tapi kalau namanya bergaul, berkomunikasi. Komunikasi bisa secara intens, bisa dengan ya di situ. Kalau suami istri contohnya, dia nggak bergaul, tapi berkomunikasi. Atau bergaul, berkomunikasinya kan tidak sama. Bisa dengan bahasa bahasa isyarat, bisa dengan bahasa dengan kalimat verbal, bisa. Karena komunikasi berbagai cara. Pakai mata yang kedip-kedip gitu kan, tahu. Kalau suami istri yang bergaul ya, inten, pasti kode mata kedip-kedip itu tahu gak istrinya. Tapi banyak istri gini, Pak, saya kok nggak kenal suami saya. Suami saya kok begitu. Loh, saya yang nggak setiap hari bersama-sama di rumah kok ditanya malah. Ya gitu sering kali. Jadi
Komunikasi, makanya kan kekristenan kita berkomunikasi bukan hanya berdoa. Ketika kita ini membaca Alkitab, kita sedang bergaul dengan Dia. Membaca isi hatinya, kita sedang berdiam diri. Jangan berpikir ya orang yang suka mancing itu nggak bergaul dengan Tuhan. Loh, saya sering kali tanya, ya kan, mancing itu kamu dapat apa? Saya itu kok rasakan ya di Tuhan itu dapat mancing. Loh, tapi saya tidak akan mengatakan mancing semua supaya merasakan hadirat Tuhan. Beda, itu cara orang masing-masing. Itu cara berkomunikasi setiap orang gitu. Tapi namanya bergaul itu kan seni. Pergaulan itu sebuah seni. Ada orang, Pak, saya ini nggak bisa lama-lama kalau tutup mata. Ya nggak usah tutup mata. Memang doa itu harus tutup mata. Ya, biasa saja bergaul dengan itu, bergaul saja. Kita bisa ngomong-ngomong. Ya sekarang kan banyak orang gila nih, ya kan? Pakai headset, kemudian lagi ngobrol dengan istrinya, ya kan? Orang luar itu dipikirnya orang gila tuh. Kan sekarang nggak ada orang mengatakan orang ngomong sendiri orang gila. Dia sedang bergaul sekali dengan cara yang jauh, tapi dia berkomunikasi. Itu salah satu ekspresi dari bergaul berkomunikasi. Komunikasi seni satu dengan yang lain beda. Situasi yang berbeda, komunikasi, cara berkomunikasinya beda. Jadi tidak ada aturan baku harus begini. Pak, sehari berdoa harus 2 jam, enggak lah. Tuhan berkata, berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Dengan aku. Nah, ini yang paling penting, intensitas kita ini dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berkomunikasi. Bukan bukan legalitas, bukan rutinitas. 1 jam itu kan orang bukan terus harus duduk, ini enggak. Kita bisa merasakan ketika ibu masak lagi kerjakan sesuatu, itu bisa sambil ini berkomunikasi dengan Tuhan. Itu Pak Robert. Dan setiap hari kan tidak sama. Masa suami istri Pak Robert sama istrinya, masa rutin ya? Hari ini ngomongnya ini, besok diatur ngomongnya begini, besok lagi begini. Tidak. Seni lah, seni kita, seni aja. Bukan ikut tren ya. Ikut tren itu copy paste. Komunikasi itu bukan ikut tren. Tapi komunikasi itu seni yang dikembangkan setiap hari. Terima kasih Pak Robert. Ada lagi? Oh iya, Bu. Silakan, Bu. Shalom Pak Bambang. Saya mau cerita sebentar ya. Keluarga saya kan ada yang sakit, tapi di Kalimantan. Dia terjadi di polis dokter bahwa ada batu ginjal di dalam tubuhnya, tapi masih kecil kan. Terus beberapa minggu ini dia sedang minum herbal kan, tapi dia seperti diintimidasi. Awal-awalnya dia merasa bahwa dia sembuh, tapi tiba-tiba dia seperti diintimidasi, dia bermimpi yang aneh-aneh. Terus dia minta saya doain kan, kami doain lewat video call. Saya berdoa, saya bilang perkatakan bahwa kamu itu sehat, kamu kuat, itu hanya intimidasi setan aja, mempengaruhi pikiranmu sehingga tubuhmu semakin sakit. Jadi saya bilang terus perkatakan dengan Tuhan. Tetapi dalam 2 hari ini dia diintimidasi lagi. Rekan bisnisnya yang lama, yang sudah lama dia lupakan, uangnya yang hilang itu tiba-tiba muncul di pikiran dia. Dan dia menganggap bahwa dia sudah mungkin disantet lah. Dia sakit ini disantet, jadi dia semakin hari semakin drop. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana tipsnya Pak?
untuk saya mendoakan dia dari jarak jauh dan meyakinkan dia bahwa itu hanya intimidasi dari kuasa gelap yang mempengaruhi pikiran. Misi dia ini, kita ini punya peran yang berbatas, memberi advice, memberi saran, tapi keputusan itu ada pada orang. Kalau dia ini goyah, apapun saran itu ya tidak akan masuk. Makanya adalah dia hanya dibimbing untuk disiplin baca firman. Baca saja. Karena sama seperti begini. Ini gelas, contohnya ini gelas itu isinya air teh. Ya. Nah, ketika tiap hari dituangi air putih, terus tuangnya, lama-lama tehnya itu tua, lama-lama tinggal putih. Jadi ideal deh firman. Kadang-kadang bikin firman baca. Kalau dengerin aku lagi, ujian. Itu kayak detox, supaya racun ini keluar. Jadi kalau kita hanya meyakinkan kamu percaya kamu sudah sembuh, itu kita seperti membangun sugestinya, bukan membangun imannya. Kalau dia membaca firman Tuhan terus, dia akan menemukan firman yang akan membangun imannya. Nah, seringkali kan banyak orang Kristen itu membangun orang itu dengan sugesti. Percaya terima kamu dalam nama Yesus kamu. Bukan itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-33 dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi kalau orang ini tidak mengerti kebenaran, dia tidak akan mengalami kemerdekaan. Nah, seringkali kan orang dibangun sugesti. Beda, sugesti itu dengan iman beda. Sugesti itu berdasarkan percaya dengan apa yang dikatakan orang. Tetapi iman itu percaya apa yang dikatakan Tuhan. Itu bedanya. Jadi kita ini jangan terjebak sugesti. Saya pernah dulu punya history. Kadang kecil gitu, ke dokter itu diambil, bilang muncul. Kemudian ada satu nomor 2. Waktu itu saya masih bekerja. Saya bilang, Pak, saya tolong doakan history gimana ya Pak? Tumpang tangan aja Mas. Dalam nama Yesus nanti akan sembuh. Katanya sudah pernah ngalamin belum? Belum. Itu namanya sugesti. Bukan mengajar iman. Saudara, akhirnya saya berdoa sendiri, Tuhan, gimana caranya ini Kristen saya hilang? Karena ganggu kadang muncul, ganggu, gampang ngantuk, tertekan. Akhirnya saudara, ini bulan Desember itu full 1 bulan karena saya bergereja di gereja Pantai Kosta itu dipercayakan mobil gereja. Kalau model gereja Pantai Kosta itu kan nggak ada kayak gereja Betani, gereja GBI. Dikasih mobil, kasih uang bensin, kasih misi, dikasih uang, kan duit. Nggak ada, saudara. Akhirnya saudara, saya persiapan untuk operasi. Pas hari hanya saya bilang, padahal orang sudah pada tahu kalau itu mau operasi, nggak punya uang. Tapi saya percaya
mendahulukan pekerjaan. Dan betul hari-harinya ada teman sesama dia punya pabrik kopi gitu. Pas katanya operasi, iya, tak jemput anterin ke dokter. Nggak usah. Saya bilang nggak usah itu karena saya udah nggak punya uang. Saya juga tidak mau bilang apa yang sedang saya alami. Tapi dia memaksa dan nggak usah takut, tak bayari. Enggak, tapi di sana dia baik. Jadi saya baru ngerti tumpang tangan dalam nama Yesus. Memang dalam nama Yesus Tuhan punya cara, yaitu saya supaya melihat mujizat. Bukan karena tumpang tangan ya. Nah, ini seringkali banyak orang ngajar sugesti. Masalah nggak selesai. Saya juga iman kan, punya mujizat. Karena saya bisa selesai itu mujizat. Jadi seperti itu, Bu. Jangan Ibu hanya menyampaikan sebuah sugesti, tapi bangun dengan firman. Bagian kita itu adalah memberitakan kabar baik. Baca, kirimi ayat, kirim dari ayat. Baca nggak baca nanti kirim lagi, gitu. Pasti ada nanti Roh Kudus ini akan kerja. Karena apa? Jerih lelahmu di dalam Tuhan pun tidak sia-sia. Kita ini jangan jemu-jemu berbuat baik. Kan bagian kita itu nggak jemu-jemu. Nanti pasti ada logos itu yang hidup jadi rema dalam hidup. Karena saya ini bertobat, saudara, bukan karena dengar khotbah pendeta. Saya lagi di dalam kesesakan. Adik saya kirim ayat Yeremia 29:11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu. Rancangan. Saya begitu membaca tulisan dia waktu itu kan masih tulisan. Saya itu bisa nangis. Dan tetangga saya orang Batak, saya pinjam Alkitab. Mereka bingung ngapain kok tumben dari Alkitab. Saya begitu membaca Alkitab, saya nangis itu. Saya cari Tuhan, cari gereja. Nah itu dari logos karema itu pekerjaan Roh Kudus. Karena tidak ada orang itu bertobat karena apa? Kekuatan sendiri. Itu kerja Roh Kudus. Makanya bagian kita itu sampaikan itu kebenaran, jangan jemu-jemu. Dan saya percaya waktunya kapan ya kita nggak ngerti. Maka kita harus berdoa. Kita harus percaya kalau kita ini berdoa, Tuhan pasti jawab. Kapan nggak ngerti. Dan harus percaya. Karena firman Tuhan Yesus kan berkata, terjadilah seperti imanmu. Itu Bu. Jadi jangan jemu-jemu. Kirim aja ayat. Kirimi lagu. Dan biasanya orang yang sedang punya masalah itu kayak tanah ini terbuka, saudara, hatinya terbuka. Karena nggak ada orang lain yang memperhatikan. Kok ada orang memperhatikan? Jangan cemu-cemu. Mungkin ada lagi. Sudah Bu ya? Ya, PR Mbak Ibu ya. Kalau nggak ada tak tanya loh. Antara dua, saya bertanya, saudara jawab, atau saudara bertanya, saya nggak jawab. Kayaknya yang kotak-kotak ibu ini mau tanya. Oh enggak. Terima kasih. Bu, Era. Gak ada. Tadi kita kan sudah belajar berdoa sampai apa? Yang pertama tangan, yang kedua pintu terbuka, yang ketiga sampai hati dan pikiran semua orang terbuka.
yang keempat sampai surga. Elia ini surga terbuka, langit terbuka, api turun. Iya, nggak ada, saya serahkan kepada Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tentu para pembahasan mata yang sudah menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih buat seluruh jemaat dan pemirsa yang sudah hadir dalam seminar doa ini. Ya, jadi besok malam masih ada, ya. Besok malam masih ada di GBIC. Yang materinya beda, ya. Jadi ada sambungannya. Jadi hari ini ikut, besoknya harus ikut lagi. Jadi biar nyambung, ya. Ya, dari nyambung dari Sambang sana bro, oke, ya. Jadi dari Sambang aja nanti mulai dari Sambang itu ada Papua nanti, ya. Hanya 3 pihak Aceh aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya percaya kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Oke, kita sama-sama kita bangkit berdiri. Sama saya dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik. Buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu yang luar biasa, yang selalu menyertai kami. Setiap bimbingan Roh Kudus yang di tengah-tengah kehidupan kami. Biar kami terus belajar. Ya Tuhan, terus taruh gereja ini menjadi panggilan untuk berdoa buat keluarga, buat kota, buat gereja maupun buat bangsa Indonesia. Kami tahu kami dipanggil untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah gereja Tuhan terus Tuhan pakai gereja kami terus bangkit menjadi pendoa-pendoa militan yang terus menjaga, melihat di mana di sekitar kami Tuhan banyak jiwa yang perlu kami beritakan pada mereka. Lewat doa kami Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di kota ini, Tuhan bawa datang kepada Tuhan. Biar tanda-tanda heran dan ajaib menyertai bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan terus terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu pada malam ini yang sudah hadir dalam seminar doa sesi yang pertama Tuhan, yang melanjuti besok malam Tuhan di TBI Rising. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak-Bapak Bambang Yonatan yang sudah menjadi berkat dalam perjalanan yang Tuhan tadi hari ini, pagi sampai hari ini ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, buat hamba-Mu yang begitu semangat, yang tidak berhenti terus melayani Engkau, dan hari ini dia dari kota ini menjadi berkat buat kami sampai nanti hari Senin Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan hamba-Mu, lewat seminar-seminar yang ada, lewat doa keliling besok Tuhan juga Tuhan, ibadah pemuda, ibadah minggu, biarlah hamba-Mu memberi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang yang akan berpisah satu dari yang lain. Dan lindungi perjalanan kami, tiba kami sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan baik. Lindungi jauhkan kami yang bahaya, kecelakaan Allah kami telah dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami untuk bisa pulang kami ke rumah dalam keadaan sehat, dan malam ini bisa menikmati waktu yang enak bersama Tuhan Roh Kudus. Dan besok pagi Tuhan berikan hari yang penuh indah bersama-Mu Tuhan untuk menerapkan. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang Tuhan, rindu Tuhan menerima berkat dari Engkau. Angkat kedua tangan-Mu dan siap menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah terima berkat damai sejahtera, sukacita Allah yang berlimpah-limpah, dan pertolongan didengar Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai kesetan kali ini terus di dalam alam yang pernah. Yang saya diberkati Tuhan, sama katakan amin.
Kalau pesan ada bilang ya.